wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi dalam pendidikan Islam tingkatan 4. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita sebelum ini dalam bab haji dan umrah. Hari itu kita dah masuk kepada mukaddimah haji dan umrah. Hari ini kita akan sambung. Haji dan umrah ni panjang sikit, maka mungkin mengandungi beberapa episod. Hari itu kita dah belajar tentang maksud haji, maksud umrah, juga tentang dalil-dalilnya dan syarat-syarat wajib haji dan umrah. Hari ini kita nak masuk kepada ibadat haji secara detail sikit, dan hari ini kita fokus kepada rukun-rukun haji dan umrah. Rukun-rukun haji dan umrah. Diharap semua pelajar dapat mendengar dengan baik, sebab benda ini tak pernah kita buat, mungkin payah nak difahamkan kalau kita tak teliti pendengarannya. Jadi kita mulakan insya-Allah pada hari ini. Okey, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita mengerjakan haji. Haji ini tidak macam ibadat-ibadat yang lain yang kita kerjakan sekejap saja. Haji ini mengambil masa yang lama, banyak amalan yang kita buat. Secara umumnya, seorang yang pergi mengerjakan haji, dia ada beberapa amalan yang dibuat ketika mengerjakan haji ataupun umrah itu. Yang pertama disebut sebagai rukun haji ataupun rukun umrah. Okey, disebut sebagai rukun haji ataupun rukun umrah. Yang kedua, wajib haji ataupun wajib umrah. Wajib haji ataupun wajib umrah, ada rukun, ada wajib, dan satu lagi ialah sunat haji ataupun umrah. Secara umumnya tiga amalan inilah yang dilakukan oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah ketika mereka mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi kita kena faham tiga-tiga amalan ini. Yang pertama kita tengok tentang haji dah, amalan mengerjakan haji. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunat haji. Okey. Rukun haji, apa itu rukun haji? Haji maksudnya ialah perkara yang wajib dibuat oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tertinggal mana-mana satu daripada perkara ini, maka hajinya tidak sah dan wajib dia ganti hajinya pada tahun hadapan. Okey? Jadi ada 6 perkara yang menjadi rukun haji. Kalau tinggal salah satu daripada perkara ini, haji kita tidak sah. Apakah yang 6 perkara itu? Yang pertama, niat. Niat selepas kita pakai ihram dipanggil sebagai niat ihram, niat mengerjakan haji. Yang kedua, kita pergi wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bersyukur. Yang keenam, tertib. Jadi 6 perkara yang menjadi rukun ketika kita mengerjakan haji. Okey? Ada orang yang nak cepat ingat, dia buat macam mana 6 perkara ini? Akronimnya dia baca Nina went to school by taxi. Nina niat, went wukuf, to tawaf, school sa'i, by bercukur, taxi tertib. Jadi 6 perkara ini menjadi rukun. Jika tertinggal salah satu daripada 6 perkara ini, maka haji kita tidak sah dan wajib diganti pada tahun hadapan. Yang kedua, wajib haji. Perkara wajib haji, apa dia perkara wajib haji? Perkara wajib haji ialah perkara yang wajib dibuat oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tertinggal mana-mana satu daripada 6 perkara ini, hajinya tidak batal, tetapi dikenakan bayaran dam ataupun denda-denda tertentulah. Dia kena bayar dam. Berlainan dengan rukun tadi, rukun kalau tertinggal batal haji. Tapi wajib haji kalau tertinggal sah haji tapi kena bayar dam, nama dia. Kita akan belajar bab dam ni insya-Allah. Okey, ada 6 perkara juga yang tergolong dalam
dalam perkara wajib haji. Apa dia? Yang pertama, niat di miqat. Di miqat itu. Kita nak niat di mana? Di miqat. Maka dia jadi wajib haji. Okey. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jamratul aqabah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah. Dan yang keenam, meninggalkan larangan ihram. Jadi 6 perkara yang menjadi perkara wajib haji. Kalau nak mudah ingat, yang geng-geng bermalam melontar ini tergolong dalam perkara wajib haji. Maka keenam perkara ini wajib dilakukan oleh jemaah haji. Jika tertinggal, haji dia tetap sah tapi kena bayar dam. Okey, seterusnya ialah perkara sunat. Perkara sunat yang perlu dilakukan oleh jemaah haji, iaitu perkara-perkara yang digalakkan kita lakukan ketika mengerjakan haji. Jika tertinggal hak sunat-sunat ini, maka haji sah, tidak kena bayar dam, cuma kurang pahala sahaja. Ini maksudnya sunat macam biasalah. Sunat macam biasa. Ini kita dah belajar tentang rukun haji dan juga wajib haji serta sunat haji. Sunat haji ni banyak, okey, banyak senarainya, tak muat kita nak letak kat sini. Nanti kita akan, kalau ada masa kita akan tengok. Okey. Seterusnya kita tengok umrah pula. Umrah dia ada rukun umrah, wajib umrah, sunat umrah, sama saja macam haji. Cuma ada sikit perbezaan lah. Okey. Rukun umrah macam juga rukun haji, wajib dibuat ketika kita melakukan umrah. Jika tertinggal, tak sah umrah kita. Apa dia? 5 perkara. Kalau rukun haji 6 perkara. Rukun umrah ada 5 perkara, iaitu niat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Niat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Apa yang membezakan dengan ibadat haji? Yang membezakan dengan ibadat haji ialah dalam umrah kita tidak ada wukuf. Dalam umrah kita tidak ada wukuf. Itu perkara wajib, perkara rukun haji. Kemudian perkara wajib haji yang kalau ditinggalkan sah umrahnya. Haji, umrah ini kita berbicara tentang umrah. Jika tertinggal sah umrahnya tapi kena bayar dam. Apa dia? 2 perkara sahaja, iaitu niat di miqat, meninggalkan larangan ihram. Berlainan dengan rukun perkara wajib haji tadi, ada 6 perkara. Tapi umrah ringkas saja, dia hanya 2 perkara sahaja. Yang geng-geng bermalam melontar tidak ada dalam umrah. Dan yang ketiga ialah sunat umrah. Okey, seterusnya kita akan tengok satu persatu rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah ni untuk kita faham. Hari ini kita akan belajar tentang rukun haji. Rukun haji kita tahu dah tadi ada 6 perkara. Rukun umrah ada 5 perkara. Okey, kita tengok yang pertama, niat ihram. Niat ihram mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi setiap amalan mestilah disertakan dengan niat. Niat ini dilakukan di miqat setelah memakai ihram. Terlindung sikit ihram tu. Okey, dilakukan di miqat setelah memakai pakaian ihram, pakaian putih tu baru kita niat. Okey. Niat haji macam mana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Umrah pula, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi niat ini rukun. Kalau tak niat, maka batallah haji kita ataupun umrah kita. Okey, seterusnya yang kedua, rukun yang kedua ialah wukuf. Rukun haji yang kedua ialah wukuf. Tapi umrah tidak ada wukuf. Maka umrah bukan rukun, wukuf bukan rukun umrah. Wukuf hanya rukun haji.
Hanya orang yang pergi mengerjakan haji je yang perlu wukuf. Orang yang pergi umrah tak perlu wukuf. Apa maksud wukuf? Arti wukuf ialah berada di padang Arafah. Berhampiran dengan Mekah, sana ada satu padang, ada satu bukit dipanggil sebagai padang Arafah. Maka jemaah haji perlu berada di padang Arafah walaupun seketika saja, sekejap saja, 5 minit pun tak apa. Bila? Bermula daripada masuk waktu zuhur, tengah hari lepas zuhur, kena duduk di padang Arafah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh, iaitu sehingga fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau kita pergi antara masa itu walaupun sekejap, walaupun 5 minit pun memadai. Wajib ataupun rukun pergi wukuf ketika melakukan haji. Jika kita tak sempat pergi wukuf di padang Arafah, maka haji kita tidak sah. Okey. Ini gambar wukuf. Perjemaah haji sedang melakukan wukuf. Ramai ni, berjuta-juta orang berada di satu tempat. Ini dipanggil sebagai padang Arafah. Di tengah tu ada bukit. Bukit tu dipanggil sebagai Jabal Rahmah. Okey. Ni tempat mustajab doa juga ni dah. Wukuf. Wukuf ini sebenarnya ialah mengingati peristiwa Nabi Adam bertemu dengan Hawa. Setelah diturunkan ke dunia, mereka berpisah beberapa lama, lalu mereka dipertemukan dan tempat pertemuannya ialah di padang Arafah. Inilah semua jemaah haji akan pergi ke sini lepas zuhur 9 Zulhijjah hinggalah terbit fajar esoknya. Okey, yang ketiga, bagi jemaah haji kena buat tawaf. Rukun yang ketiga ialah tawaf. Tapi bagi umrah, rukun yang kedua dia tidak ada wukuf. Okey, tawaf sama saja, ni antara tawaf umrah, tawaf wukuf sama saja, cuma niat saja yang lain. Okey, apa arti tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir di sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Jadi ketika kita pergi ke Mekah, kita ada bangunan Kaabah. Okey, kita kenal bangunan Kaabah, maka tawaf ialah kita keliling bangunan Kaabah. Okey, keliling bermula daripada mana? Bersetentang dengan penjuru Hajarul Aswad. Di situ Hajarul Aswad, maka kita start situ. Okey, kita pusing sebanyak 7 kali pusingan. Okey, dengan bahu kiri kita menghadap ke Kaabah. 7 pusingan dan kita akan tamat di penjuru Hajarul Aswad juga setelah 7 pusingan. Okey, ini dipanggil sebagai tawaf. Haji pun kena buat, umrah pun kena tawaf. Okey, ini gambar orang sedang melakukan tawaf. Tengok berjuta-juta manusia mengelilingi Baitullah ataupun mengelilingi Kaabah ni. Bermula daripada Hajarul Aswad, okey, hinggalah 7 pusingan habis di Hajarul Aswad juga. Benda ni menjadi rukun. Kalau kita tinggalkan, haji kita tidak sah, umrah kita pun tidak sah. Tawaf dipanggil. Seterusnya rukun haji yang ketiga, yang keempat ialah sa'i, dan dia menjadi rukun umrah yang ketiga. Sebab wukuf tidak ada, jadi dia rukun umrah yang ketiga. Sa'i namanya, sa'i. Sa'i ni apa dia? Berjalan berulang-alik sebanyak 7 kali, bermula daripada Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Kita berjalan ulang-alik. Dia ada 2 bukit berhampiran dengan Kaabah. Ada atas sana ada 2 bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Maka setelah selesai kita tawaf, kita naik ke Bukit Safa, kita mulakan sa'i menuju ke Bukit Marwah. Okey, kemudian kembali balik ke Bukit Safa, seterusnya pergi balik ke Bukit Marwah. Itulah kita berulang-alik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini dipanggil sebagai sa'i. Dan sa'i ini mengingati peristiwa Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail yang baru dia lahirkan. Tidak ada susu, maka panik Siti Hajar, maka dia mencari-cari air untuk menambah susunya. Okey, dia berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu kerana panik mencari air.
Dengan sebab itu orang yang pergi haji ataupun umrah kenalah ikut apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini, sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Okey, itu rukun haji yang keempat ataupun rukun umrah yang ketiga, nama dia sa'i. Okey, ini gambar sa'i. Gambar sa'i. Seberang sini ialah Bukit Safa. Di hujung sana ialah Bukit Marwah. Kita akan berulang-alik lah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai di Bukit Safa, diakhiri di Marwah. Maka selesailah sa'i setelah 7 kali ulang-alik. Okey, kemudian rukun haji yang kelima ataupun rukun umrah yang keempat. Okey, namanya ialah bercukur. Apakah maksud bercukur? Bercukur ialah bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kita kena gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ataupun bagi sunat mencukur rambut keseluruhannya. Sunat cukur. Bagi perempuan biasanya dia orang gunting. Kurang-kurangnya 3 helai. Ini dipanggil sebagai bercukur. Biasanya bercukur ni dilakukan selepas kita selesai sa'i. Okey. Seterusnya rukun haji yang kita tengok dulu. Ini gambar bercukur. Ini gambar orang bercukur ataupun bergunting. Gitulah cukur biasa. Okey. Kita bagi perempuan biasanya dia orang gunting, bagi lelaki biasanya kita cukur sampai habis. Okey. Kemudian rukun yang keenam, rukun yang terakhir bagi ibadah haji. Begitu juga bagi ibadah umrah, rukun yang kelima, rukun terakhir juga namanya ialah tertib. Tertib maknanya ikut susunan. Okey, daripada rukun pertama hingga rukun kelima tu bagi jemaah haji kena ikut tertib. Okey, kita tengok tertib ibadah haji tertib ibadah haji ataupun tertib rukun haji. Okey. Kita tertib maknanya kita melakukan rukun haji itu daripada rukun pertama, niat, hingga ke rukun yang kelima, sa'i secara tertib. Bermula daripada niat, kemudian pergi wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Niat, wukuf, tawaf, sa'i. Okey, niat, wukuf, tawaf, sa'i, tertib. Bercukur, sorry, ada tinggal bercukur. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur. Itu dilakukan secara tertib. Cuma bagi ibadah haji, tertib ni sini ialah di kebanyakan rukun. Bukan semestinya kena ikut dari 1 sampai 5 secara turutan. Ada yang boleh dilangkau. Contohnya kita boleh mengawalkan cukur. Kita boleh mengawalkan cukur. Walaupun cukur ni duduk di nombor 5, tapi bagi jemaah ibadah haji boleh awalkan cukur selepas kita pergi melontar Jamratul Aqabah. Biasanya kita cukur dulu sebelum kita tawaf. Untuk apa? Untuk bertahallul awal. Untuk tahallul awal. Apabila siap tahallul awal, maka kita boleh pakai pakaian biasa. Tak perlu lagi kita pakai pakaian ihram. Tidak, beberapa larangan ihram pun kita boleh buat. Cuma yang besar-besar tak boleh lagi lah. Jadi bagi jemaah haji, dia maksud tertib sini ialah kebanyakan rukun. Bukan semestinya 1 hingga 5. Ada yang boleh langkau. Contohnya ialah bercukur. Okey, bagi ibadah umrah, tertib ialah melakukan rukun daripada rukun 1 sampai rukun 4 secara tertib. Iaitu apa dia? Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, kemudian bercukur. Benda ni hendaklah dilakukan secara tertib pada semua rukun itu. Tak sah kita langkau. Tak boleh kita langkau. Tak boleh kita awalkan cukur ke contohnya, tak boleh. Maka ini dah dipanggil sebagai tertib. Sekiranya jemaah haji atau umrah tidak ikut tertib, mengikut peraturan, maka rukun yang keenam itu tidak sah. Apabila tidak sah rukun ini, maka batallah ibadat haji. Okey. Seterusnya habislah rukun-rukun haji ada 6 perkara, rukun umrah ada 5 perkara. Diharap semua pelajar boleh
kefahaman dah sedikit. Okey, itulah yang wajib dilakukan oleh orang yang pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Sekiranya mereka tidak buat, maka haji dia pada tahun itu tidak sah, umrah dia tidak sah. Itu rugi. Kalau umrah tak apa, kita boleh buat yang lain di sana, tapi kalau haji kita luput sekali, maka mari kena datang balik tahun hadapan. Okey, kita sebelum kita tamat ada sikit spektrum ilmu. Kita dah sebut tadi tentang tahallul. Okey, tahallul itu ialah membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Semasa kita mengerjakan haji ataupun umrah, kita kena pakai ihram. Selepas kita pakai ihram dan kita niat untuk mengerjakan haji dan umrah, banyak perkara yang dilarang kita buat. Ada 13 perkara yang dilarang. Nanti kita akan tengok. Okey. Benda ini dilarang buat. Kalau kita terbuat mana-mana, okey, mungkin kira haji tidak sah, mungkin kena bayar dam. Okey, jadi untuk membebaskan diri daripada larangan itu, maknanya kita boleh buat benda yang dilarang, kita kena bertahallul. Kita kena bertahallul. Maka tahallul ini bagi ibadah haji ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai tahallul awal, tahallul yang pertama. Awal tu makna yang pertama. Bila boleh berlaku tahallul awal, yang tahallul yang pertama ini iaitu apabila jemaah haji selesai melakukan dua daripada tiga perkara berikut. Dia buat dua daripada tiga ni, maka dia boleh bertahallul awal. Yang pertama, melontar jamratul kubra. Orang panggil sebagai jamratul aqabah pun sama. Okey, jamratul kubra, dia sudah tawaf dan sa'i dan dia bercukur. Kalau dia boleh buat dua daripada tiga benda ini, sama ada dia sudah melontar dan dia sudah tawaf dan sa'i, ataupun dia melontar dia terus bercukur, maka dia bolehlah tahallul awal. Maksudnya apabila dia melakukan dua daripada tiga benda ini, maka dia bolehlah pakai pakaian biasa, dan larangan yang kecil-kecil bolehlah mereka lakukan. Cuma mereka tak boleh lagi melakukan larangan yang besar-besar seperti berkahwin, bersetubuh, itu besar, tak boleh lagi. Yang kecil-kecil seperti memotong kuku, mengenakan minyak wangi, maka bolehlah dilakukan. Okey, yang kedua ialah tahallul sani. Tahallul sani ialah apabila kita selesai melakukan tiga-tiga perkara di atas. Apabila selesai melakukan melontar jamratul aqabah, tawaf dan sa'i dan bercukur, apabila selesai ketiga-tiga ni, maka kita dipanggil sebagai bertahallul sani. Dan apabila tahallul sani, semua larangan ihram kita boleh laksanakan. Tidak ada lagi kesalahan dan tidak perlu lagi kita dikenakan bayaran dam. Ini tahallul untuk ibadah haji. Bagi ibadah umrah, kita juga kena pakai ihram, dan kita juga dilarang melakukan larangan-larangan ketika umrah. Okay, hinggalah kita bertahallul umrah, iaitu bila kita bertahallul umrah apabila jemaah umrah bercukur setelah selesai sa'i. Kita buat belakang dah rukun-rukun haji sehinggalah kita bercukur. Selepas kita buat sa'i, maka ketika itulah kita dikatakan sebagai tahallul umrah, dan kita boleh pakai pakaian biasa. Tidak perlu lagi kita meninggalkan larangan ihram. Okey, diharap semua pelajar boleh faham. Nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar di kelas. Jadi untuk setakat itu dulu, haji ini panjang. Kita baru masuk rukun haji, wajib haji belum lagi kita sentuh. Nanti selepas daripada ini kita akan belajar wajib haji. Diharap semua pelajar faham tentang rukun haji, benda yang wajib dibuat. Kalau tertinggal, batal ibadat haji, tidak sah, kena ganti pada tahun hadapan. Okey, tugasan anda ialah seperti biasa, pastikan anda ada nota salin, salin berdasarkan video yang anda tonton ini. Kalau tidak, terpaksalah anda rujuk sendiri dalam buku teks, insya-Allah. Okey. Okey, untuk setakat itu dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.